Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Setelah laporkan diri, mereka meneruskan hari-hari sebagai pelajar di kolej tersebut. Namun yang peliknya, sejak dari itu, Puan Zu tak pernah muncul. Di mana Puan Zu? Dah tak mengajar di kolej ni ke? Soalan ini sentiasa bermain di fikiran Wani dan kawan-kawannya yang dari Johor. Pada suatu hari, ketika mereka di asrama dan waktu hampir senja, tiba-tiba Puan Zu datang ke asrama Wani untuk buat spot check katanya. Wani dan kawannya pun terbinga-binga dan terkejut dengan kehadiran Puan Zu secara tiba-tiba ini. Puan Zu melayani Wani dan kawannya dengan baik, seperti tak ada apa-apa yang berlaku. Puan Zu menerangkan undang-undang asrama supaya Wani dan kawannya patuh dengan undang-undang tersebut. Selesai sahaja Puan Zu buat spot check, dia terus keluar walaupun masa tu dah masuk waktu maghrib. Pada hari yang seterusnya, pada waktu hampir maghrib, pintu bilik mereka diketuk berkali-kali. Wani dan kawannya berpandangan sesama sendiri. Tak berapa lama kemudian, Wani buka pintu dan terlihat seorang perempuan umur dalam lingkungan 40-an menjual nasi lemak. Wani dan kawannya pun beli kerana memang kebetulan mereka tengah lapar waktu tu. Selepas perempuan tu pergi, mereka pun buka balutan nasi lemak tu dan dapati ada nasi lemak, telur, sambal dan ikan bilis yang besar. Bila dimakan nasi lemak tu, mereka tak rasa nasi lemak tu sedap, tapi sebab dah lapar, mereka makan jugalah. Keesokan harinya, perempuan yang jual nasi lemak tu datang lagi. Tapi kali ni Wani dan kawannya tak nak beli. Esoknya perempuan tu datang lagi dan mereka tak beli juga sebab nasi lemak dia tak sedap. Kemudian hari-hari berikutnya, perempuan tu dah tak datang lagi. Pada hari yang berikutnya, mereka kehabisan kredit telefon dan kehabisan bekalan makanan. Pula tu waktu tu kolej tengah cuti panjang. Mereka tak balik. Mereka hanya minum air gelen yang dibekalkan oleh Mak Wani sahaja. Pelajar Johor semua tak balik, masing-masing tinggal di asrama. Dalam beberapa hari, kawan Wani yang lelaki yang sama-sama datang dari Johor tu teringat pada Wani dan kawannya itu kerana dah 7 hari mereka senyap je tak hubungi mereka. Kemudian kawan lelaki Wani call, tanya kenapa mereka senyap je. Masa itulah baru kawan lelaki Wani tu dapat tahu yang mereka kehabisan kredit dan tak makan selama 7 hari. Alangkah terkejutnya dia bila dapat tahu. Masa tu juga dia ajak Wani dan kawannya tu pergi ke bandar, beli makanan dan beli top up. Nasib diorang ni masih hidup. Ikutkan kalau manusia tak makan 7 hari, dah boleh mati. Tapi nasib air minum ada dalam bilik mereka. Saya ada tanya Wani, kenapa tak minta tolong pada kawan dari Johor dari awal? Wani kata masa tu mereka macam bingung dan fikiran mereka macam serabut, tak tahu nak buat apa.
Masa mereka nak keluar tu pun memang ada mereka selfie dan post di Facebook sementara tunggu kawan datang tolong. Tapi muka mereka tak nampak macam orang tak makan. Nampak ceria, nampak tak ada masalah. Itu yang bila keluarga tengok senang hati. Rupa-rupanya 7 hari mereka tak makan masa tu. Nasib baik ada kawan dia orang call dan tolong. Ada suatu masa Wani terserempak dengan pelajar yang duduk di bilik berdepan dengan blok dia. Nampak seorang pelajar perempuan keluar dari bilik dan menuju ke bilik air pada waktu hampir pukul 7 malam. Kebetulan waktu tu Wani pun nak ke bilik air. Ketika Wani dah nak sampai ke bilik air, pelajar perempuan tu keluar, tapi pergerakannya macam pelik. Dia berjalan bukan keadaan normal, tapi macam lain. Dan pelajar tu berambut panjang. Ketika Wani sedang pandang dia, dia menoleh pada Wani, tapi rambutnya menutup separuh mukanya. Riak wajahnya kosong, macam tak ada apa-apa emosi dari raut wajahnya. Kemudian dia memandang ke depan dan terus masuk ke bilik. Sebenarnya itulah kali pertama dan terakhir Wani nampak pelajar dari bilik tersebut. Hanya pelajar itu saja yang Wani nampak. Pelajar yang lain Wani tak pernah nampak, walaupun Wani rasa ada 3 atau 4 pelajar yang duduk di dalam bilik itu. Ada satu masa Wani nak beli top up kredit telefon, dan dia dapat tahu ada pelajar dari negeri lain yang jual di bahagian blok asrama satu lagi. Pada hari pertama beli, pelajar yang jual tu tak nampak mesra. Pada hari seterusnya, bila Wani nak beli lagi, blok asrama tu kosong. Dan Wani diberitahu dari pelajar blok sebelah, bilik di situ memang tak ada pelajar tinggal. Jadi Wani beli top up dengan siapa hari tu? Pada suatu malam, ketika Wani dan kawannya sedang tidur, Wani tersedar kerana terdengar bunyi suara bayi menangis. Bermula dari hujung blok asrama sebelah kiri sehingga ke hujung asrama sebelah kanan. Kemudian bunyi bayi menangis berulang-ulang sehingga Wani ketakutan. Wani berselubung dengan kain selimut. Kemudian Wani buka sedikit kain selimut hendak melihat keadaan di sekeliling. Wani nampak seperti ada bayang seseorang dari bawah pintu yang sedang mundar-mandir depan bilik asrama mereka. Wani ketakutan dan kembali berselubung. Sedar-sedar dah pagi. Wani menceritakan peristiwa malam tadi pada kawan dia. Rupa-rupanya kawan dia pun dengar, dan disebabkan kawan Wani tidur menghadap tingkap, dia ada nampak bayang susuk tubuh manusia di tingkap. Dia pun berselubung ketakutan. Peristiwa malam itu betul-betul menguji keberanian mereka. Nasib baik tak ada apa-apa perkara buruk yang berlaku. Tapi yang peliknya, bila pihak kolej tanya, okey ke tinggal di asrama, mereka hanya kata okey je. Tak ada rasa nak mengadu langsung. Selain tu, Wani baru perasan, rupanya dalam blok itu hanya mereka sahaja yang duduk dan bilik lain semuanya kosong. Tak ada pelajar pun. Kasut dan selipar yang banyak di luar setiap bilik adalah barang yang ditinggalkan oleh pelajar sebelum ini. Umpama mereka meninggalkan asrama seperti tergesa-gesa. Tak pasti apa yang berlaku pada pelajar sebelum ni. Wan Zu pernah ajak pelajar dari Johor termasuk Wani ke rumahnya. Masa tu waktu petang dan hampir kepada waktu maghrib. Mereka semua naik kereta Puan Zu, kereta Proton perdana warna merah. Dalam perjalanan ke rumah Puan Zu, agak jauh masuk ke kawasan kampung kerana rumahnya terletak dalam kampung. Tiba satu selekoh, Puan Zu bercerita di sini banyak kemalangan. Terbaru ada kemalangan kereta dengan motosikal di kawasan selekoh ini. Mungkin Puan Zu menceritakan kejadian kawasan ini supaya kita semua berhati-hati. Sampai saja di rumah Puan Zu, mereka semua dijemput masuk. Kelihatan
ada 2 orang anak Puan Su sedang bermain-main di luar rumah. Tapi pelik kerana anak-anaknya dibiarkan bermain pada waktu hampir maghrib. Kemudian semua duduk di ruang tamu sementara Puan Su pergi buat air. Keadaan rumah, cahaya lampunya agak kelam dan suram. Ada perabot dan barang-barang seperti rumah orang lain. Nampak normal, namun dalam kalangan mereka, termasuk Wan Ni, tak berbual apa pun. Tak lama kemudian Puan Su datang dengan hidangan air. Wan Ni bertanya, "Di mana keluarga yang lain, Puan Su?" Puan Su kata ada di ruang belakang dekat dengan dapur, tengah tengok TV. Katanya yang tinggal di rumah ini suami, anak dan ibunya sahaja. Tak lama kemudian pelajar semua balik ke asrama masing-masing. Selepas Wan Ni dan kawannya ke asrama, mereka langsung tak bercerita apa-apa tentang pengalaman mereka ke rumah Puan Su, seperti tak ada apa-apa yang berlaku pada hari itu. Selepas beberapa bulan kemudian, Wan Ni pun berjaya menamatkan semester di kolej tersebut dan mereka pulang balik ke Johor. Tidak lama kemudian, setelah tiba masa untuk mendapatkan sijil, didapati Wan Ni dan kawannya tak dapat sijil kerana didapati transkrip Wan Ni dan kawannya tu dari SEM 1, 2 dan 3 tak ada yang dari Johor. Yang Wan Ni tahu Puan Su yang uruskan transkrip dari Johor. Mustahil tak ada. Pihak kolej pun bagi tahu, sejak nak dapatkan transkrip tu, Puan Su tak dapat dikesan, seperti menghilangkan diri begitu saja. Dari situ Wan Ni baru perasan, sejak dipindahkan ke kolej pusat tu, hanya beberapa kali sahaja ia bertemu dengan Puan Su. Itu pun waktu petang sebelum maghrib dan bukan waktu dalam kolej. Apa sebenarnya yang berlaku?